Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda menonton channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang peliknya solat tarawih di negeri Perlis, solat Isyak di negeri Perlis. Jom kita tengok video berkenaan dan kita berikan reaction berkaitan tentang video ini. Hari ni first time tau aku solat tarawih dekat Perlis. Aku pelik weh. Okay, first solat Isyak tu tak apalah. Solat Isyak pop. Lepas solat Isyak tu terus macam duduk zikir-zikir, tak ada baca doa. Lepas tu tarawih 4 rakaat, dia stop. Dia stop tu biasanya orang baca doa tau. Ni tak ada baca doa, terus dia bagi tazkirah. Sambung balik tarawih 4 rakaat tu. Lepas tu tak ada baca doa. Dan witir pun tak ada baca doa juga. Aku pelik. Zikir-zikir solat tarawih tu pun tak ada. Selama aku pergi tarawih ni, tak ada pun experience macam ni. Ni first experience and new experience untuk aku. Tak. Okey, baik. Sebab Alhamdulillah kita dah menonton video berkenaan. Jom kita berikan reaction berkaitan video ini. Sahabat-sahabat, pertama sekali, saya nak nasihatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat yang mendengar dan menonton video ini supaya kita jaga lidah dan perkataan kita sempena bulan Ramadan ini. Apatah lagi, kita hanya berbaki beberapa hari saja lagi sebelum bulan yang mulia ini melabuhkan tirainya. Jangan ada daripada kalangan kita yang memperlekehkan serta berkata buruk kepada Kak Long dalam video ni. Saya tengok dekat komen tu, boleh tahan orang yang menyindir dan juga menjatuhkan maruah Kak Long ni. Boleh jadi beliau bukanlah orang Perlis, tak pernah pergi haji, pergi umrah, tak pernah solat di masjid-masjid di luar negara, terutamanya di Timur-Timur Tengah. Lalu dia hanya mahu menceritakan pengalaman peribadinya buat kali pertama. Ini sebenarnya tidak ada salah pun, celah mana salah pun tak ada. Oleh itu sahabat-sahabat, jangan cepat memaki beliau, memarahinya, apatah lagi berinteraksi dengannya dengan kelakuan yang kasar dan tidak rahmah. Rasulullah SAW sebut, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal fa inni imru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im." Apabila seseorang daripada kalangan kamu berpuasa, janganlah dia bercakap dengan perkataan-perkataan yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun atau seseorang ajak dia bermusuhan, ajak dia bergaduh, maka hendaklah dia berkata, "Sesungguhnya aku berpuasa pada hari ini." Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan perkataan fala yarfus bermaksud perkataan yang kotor. Perkataan wala yajhal pula bermaksud jangan buat perangai kejahilan seperti menjerit, membodohkan dan seumpama dengannya. Yang dimaksudkan dalam hadis tersebut ialah jangan balas perangai dengan perangai yang sama. Tetapi sudah cukup untuk berkata sesungguhnya aku sedang berpuasa. Anda boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Itu pertama. Yang kedua, setiap kita mempunyai pengalaman pembelajaran yang baru, ilmu yang baru. Oleh itu, level pengetahuan setiap kita ini berbeza-beza. Itulah hakikat yang kita semua kena tahu. Boleh jadi semalam kita masih belum tahu dan tidak ada pengalaman tentang sesuatu, tetapi hari ini kita dah tahu setelah kita menjalani proses pembelajaran dan juga pengalaman. Saya yakin Cik Puan di dalam video kita tadi ni memang dia tak tahu apa-apa. Jadi itu adalah pengalaman dan ilmu baru untuk beliau, lalu dia mahu untuk menceritakan sahaja. Kita yang dah tahu ini kena ada rasa syukur dalam diri kerana Allah telah memberikan ilmu kepada kita. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat darjat orang-orang beriman daripada kalangan kamu. Demikian juga Allah Ta'ala mengangkat darjat orang yang diberikan ilmu itu dengan beberapa darjat. Surah Mujadalah ayat yang ke-11. Ketiga, amalan di negeri Perlis yang akak ini pelik ialah pertama, selepas solat Isyak tiada zikir-zikir dan bacaan doa berjemaah. Yang kedua, selang antara tarawih tiada zikir-zikir dan doa berjemaah atau selawat-selawat yang biasa kita tengok dekat negeri-negeri lain. Cuma ada tazkirah saja bagi selang 4 rakaat. Jadi nak pergi perjelas benda ni, saya nak ajak anda untuk kita sama-sama tengok reaction daripada Dr. Rozami yang sebut tentang hal ini. Jom kita tengok video Dr. Rozami sekarang. Alhamdulillah, bagus. Dapat pengalaman baru solat tarawih di negeri Perlis. Cuma ada benda yang saya nak betulkan tu. Sebagai orang yang duduk di Perlis, sebenarnya bukan orang Perlis tidak berzikir. Bukannya orang di Perlis tidak berdoa. Cuma mereka tidak berzikir kuat-kuat kerana nak menghormati
bagi orang yang mungkin masbuk, orang yang mungkin tengah salat sunat, kerana mereka juga ada hak untuk beribadat dengan tenang. Yang kedua, mereka juga berdoa, cuma tidak berdoa secara berjemaah beramai-ramai, kerana apa yang berlaku di zaman Nabi SAW itu, doa selepas salat tidak dilakukan secara berterusan beramai-ramai dengan satu suara ataupun dengan suara imam semata-mata. Cuma zikir dengan sedikit tinggikan suara itu memang ada hadisnya, tetapi Imam Syafi'i sendiri menggalakkan zikir untuk berzikir dengan suara yang perlahan jika makmum semua sudah tahu tata cara berzikir. Jadi di Perlis, di masjid-masjid telah pun digantung, di kebanyakan masjid digantung wirid-wirid yang sahih daripada Nabi SAW. Kemudian zikir antara tarawih. Zikir antara tarawih ini tidak ada zikir yang khusus. Boleh siapa yang lepas tarawih dia nak berzikir dengan zikir yang sahih daripada Nabi SAW, seperti tasbih boleh, nak takbir boleh, nak tahmid boleh, nak selawat pun boleh. Jadi setiap orang ada pilihan masing-masing. Ada nak berdoa, silakan berdoa. Cuma 10 malam terakhir ni banyakkan doa dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pengampun, ampunkan saya. Dan selepas daripada solat witir ada doa yang khusus, zikir yang khusus, iaitu subhanal malikil qudus sebanyak 3 kali. Itu yang sahih daripada Nabi SAW. Selain daripada itu, maka orang boleh diberikan keluasan dan kebebasan untuk beramal apa saja zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa menghadkan dengan selawat tertentu ataupun tasbih tertentu. Jadi selamat datang ke Negeri Perlis. Jangan keliru lagi selepas ini, dan jangan anggap benda ini terlalu wow, kerana kalau pergi ke Mekah pun beginilah keadaan, kalau pergi ke Madinah pun beginilah keadaannya. Salat tarawih di Perlis lebih tenang, tidak terjerit-jerit. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Sahabat-sahabat, saya nak tambah sedikit daripada isu ni. Setelah para ulama bersepakat tentang wujudnya zikir selepas salat yang diajar oleh Nabi SAW, seperti mana yang anda boleh rujuk di dalam buku Zikir dan Doa Rasulullah, buku ini ataupun di dalam buku ini, kita dapati para ulama membahaskan pula berkaitan tentang isu zikir dan doa yang dilakukan secara berjemaah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang permasalahan ini di dalam kitabnya yang masyhur dan kita al-Um, yang kita sebut kita mazhab Syafi'i mengikut pandangan Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Lalu inilah pandangan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, dia kata, mana-mana imam yang berzikir dengan apa-apa yang disifatkan secara kuat atau nyaring atau perlahan atau yang lain adalah baik, tak ada masalah. Aku berpendapat imam dan makmum berzikir selepas selesai solat secara perlahan, kecuali dengan bertujuan mengajar, maka dikuatkan sedikit. Setelah itu diperlahankan semula. Begitu juga dengan doa, tidak dikuatkan dan jangan pula perlahan sehingga tidak didengari olehnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahawa mereka menguatkan suara ketika berzikir hanyalah seketika dan bertujuan untuk mengajar cara-cara berzikir, dan tidak pula mereka berterusan berzikir dengan cara menguatkan suara. Oleh itu, pendapat yang dipilih oleh imam dan makmum berzikir dengan cara perlahan, tidak meninggikan suara kecuali apabila hendak mengajar. Dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, iaitu kitab yang ditulis oleh pengikut mazhab Syafi'i, yang ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i pada masa kini, Dr. Mustafa Al-Khin, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, Dr. Ali Syarbaji, dalam isu istighfar, zikir dan doa, juga menyatakan tidak ada tegahan meninggikan suara bagi imam apabila bertujuan hendak mengajar, dan sekiranya mereka sudah mengetahui, hendaklah kembali merendahkan suara. Anda boleh rujuk dalam jilid yang pertama muka surat 158. Bahkan Dr. Wahbah Az-Zuhali menyatakan zikir-zikir dibuat secara perlahan, kecuali jika diajarkan kepada yang hadir, maka dikuatkan sehingga mereka mengetahuinya. Anda boleh rujuk dalam Fiqh Islami wa Adilatuh, jilid pertama muka surat 801. Bahkan Syekh Ali Mahfuz, iaitu anggota Jemaah Kibar Ulama Al-Azhar Al-Sharif, menyatakan perbuatan yang dikira bid'ah makruhah yang dibenci dalam salat ialah meninggikan suara di masjid secara berjamaah serta berterusan dalam melakukannya sehingga orang awam menyangka ianya dari kesempurnaan salat, sedangkan yang sunnahnya adalah bersendirian. Maka perbuatan demikian bukanlah dari Nabi SAW, juga bukan dari para sahabat. Begitu juga dengan doa. Anda boleh rujuk, Syekh menjelaskan dengan panjang lebar dalam kitab beliau Al-Ibda' fi Madaril Ibtida' muka surat 284 hingga 286. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala sebut, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman yang
mana sahaja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka. Kerana Allah mempunyai nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doamu. Juga janganlah engkau perlahankan dia. Dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Surah Al-Isra ayat 110. Sahabat-sahabat, berzikirlah dengan tenang. Kerana ia adalah hubungan kita dengan Tuhan kita. Biarlah kalau kita nak ajar orang, kalau kita nak bertujuan untuk nak mengajar orang, boleh kita kuatkan sikit suara zikir kita itu. Tapi kalau orang semua dah tahu apa zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW, kembalikanlah untuk zikir secara bersendiri-sendiri. Bukan zikir dalam hati, berzikir dengan lidah supaya kita dengar. Tidaklah kuat, tidaklah mengganggu orang lain, tetapi ia dapat memberikan manfaat kepada hati dan diri kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dipandukan oleh para ulama kita. Apa yang dilakukan di negeri Perlis, begitulah keadaannya, tidak pelik dan tidaklah terlalu ganjil. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat satu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.